Puan SK yang berusia 35 tahun bekerja di sebuah syarikat multinasional di Kuala Lumpur. Beliau mula mengalami mood rendah yang berterusan, cepat marah, kurang tidur dan sukar untuk fokus pada kerjanya selepas beliau berpisah dengan suaminya. Beliau telah dipanggil berulang kali oleh pihak atasan disebabkan oleh prestasi yang kurang memuaskan. Mereka juga agak terperanjat dengan kemerosotan prestasi kerjanya, memandangkan sebelum ini beliau terkenal sebagai seorang pekerja yang bermotivasi tinggi. Teman-teman akrabnya di luar tempat kerja mengetahui bahawa beliau sedang bergelut dengan peranan baharunya sebagai seorang ibu tunggal. Manakala keluarganya pula sering menyalahkan beliau di atas perceraian itu. Oleh itu, beliau jumpa seorang pakar psikiatri dengan rasa terpaksa serta merahsiakan dengan melaporkan kepada majikan bahawa beliau hanya sakit demam dan batuk. Namun begitu, Jabatan Sumber Manusia yang prihatin telah berjumpa beliau secara bersendirian serta memberi ruang untuk beliau mengambil cuti bagi mendapatkan rawatan kesihatan mental dan kembali bekerja sepenuhnya apabila beliau sudah pulih dan berasa lebih baik. Dengan terapi yang sesuai serta sokongan yang diterimanya di tempat kerja, Puan SK telah beransur pulih dan kembali kepada dirinya yang asal dalam masa beberapa bulan sahaja. Akhirnya, beliau gembira. Anak-anaknya gembira dan syarikatnya juga gembira. Ini bukanlah suatu cerita yang aneh. Hakikatnya, 1 daripada 3 rakyat Malaysia sedang bergelut dengan keadaan kesihatan mental mereka pada suatu masa di dalam hidup mereka. Dalam konteks sesebuah organisasi, secara purata, 29% daripada pekerja mereka akan mengalami kesihatan mental yang lemah. Meskipun keadaan ini agak meluas, hanya 20% daripada mereka yang mempunyai keadaan kesihatan mental akan berusaha untuk mendapatkan bantuan profesional. Itulah sebabnya, bagi Hari Kesihatan Mental Sedunia 2022, Persatuan Kesihatan Mental Malaysia telah memilih tema Jadikan Kesihatan Mental dan Kesejahteraan Hidup sebagai keutamaan di tempat kerja. Tanpa sokongan yang berkesan, gangguan mental dan keadaan kesihatan mental yang lain boleh menjejaskan keyakinan dan identiti seseorang di tempat kerja, keupayaan untuk bekerja secara produktif atau mengekalkan pekerjaan. Keadaan kesihatan mental seseorang pekerja itu juga boleh memberi kesan bukan sahaja kepada organisasi mereka, bahkan juga kepada keluarga, rakan sekerja, komuniti dan masyarakat secara keseluruhannya. Semua pekerja berhak untuk mendapatkan persekitaran kerja yang selamat dan sehat. Sudah tentu, pekerjaan merupakan di antara faktor yang boleh membawa kepada kesihatan mental yang baik. Namun begitu, ia juga boleh menyumbang kepada kemerosotan kesihatan mental. Berita baiknya ialah keadaan kesihatan mental yang berkaitan dengan pekerjaan sebahagian besarnya mampu dicegah. Di peringkat nasional, kesan kos menangani isu kesihatan mental di tempat kerja ke atas ekonomi secara konservatif dianggarkan berjumlah sebanyak 14.46 bilion atau 1% daripada KDNK. Angka ini mungkin akan menjadi jauh lebih tinggi menjelang tahun 2030 jika kesihatan mental di kalangan orang dewasa yang bekerja tidak ditangani. Walaupun impak kos ekonominya tinggi, peruntukan belanjawan kesihatan tahunan Malaysia bagi perkhidmatan kesihatan mental adalah kurang daripada 1% belanjawan sektor kesihatan. Walau bagaimanapun, terdapat komitmen bagi peningkatan peruntukan ini kepada angka yang lebih sesuai. Kerajaan hanya mampu melakukan beberapa perkara yang di bawah naungannya. Justeru, setiap organisasi dan syarikat juga harus memainkan peranan mereka bagi mempromosikan kesedaran kesihatan mental di tempat kerja serta memberi sokongan kepada mereka yang mengalami keadaan kesihatan mental supaya mereka juga dapat turut mengambil bahagian dengan saksama dan sepenuhnya di tempat kerja. Selain dari mewujudkan tenaga kerja yang sihat, langkah ini akan menghasilkan kecekapan optimum, peningkatan produktiviti dan pengurangan ketidakhadiran serta penurunan kadar pusing ganti pekerja. Dengan ini, stigma serta kebimbangan berkaitan dengan penyakit kesihatan mental akan dapat dikurangkan. Lebih-lebih lagi apabila pengetahuan mengenai kesihatan mental di tempat kerja dapat ditingkatkan. Memupuk budaya ketelusan dan menyediakan sokongan adalah langkah yang pertama untuk memerangi persepsi negatif terhadap masalah kesihatan mental di tempat kerja.
Pekerja perlu merasa selamat untuk bersikap terbuka tentang keadaan mental mereka tanpa merasa takut terhadap sebarang tindakan tata tertib. Ini adalah amat penting untuk membina kepercayaan di antara syarikat dan kaki tangan. Ini juga akan meningkatkan semangat dan daya tahan di tempat kerja. Kami mendapati bahawa calon-calon berkaliber bersungguh-sungguh mencari majikan yang dapat menawarkan sesuatu yang lebih kepada mereka, iaitu persekitaran tempat kerja yang peduli kesihatan mental. Oleh itu, jadilah majikan yang menyokong kesihatan mental di tempat kerja. Selamat Hari Kesihatan Mental Sedunia.